والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi ini kita baca sambungan dari surah Al-Baqarah bermula dari ayat yang ke-34 sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur ya Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita baca hari ini sambungan cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Semalam kita cerita tentang penciptaan dia dan juga anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ayat ni, para malaikat bersujud kepada Adam. Kalau ikut kronologi dia dalam tafsir ni sebut, mula-mula Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah perintahkan bersujud setelah daripada dia cipta, kemudian baru Allah Ta'ala buktikan kepada malaikat tentang ilmu pengetahuan yang dianugerahkan kepada Nabi Adam. Allah cipta Nabi Adam dulu, kemudian Allah perintahkan malaikat bersujud, kemudian Allah buktikan, barulah Allah Ta'ala tanya pada Nabi Adam, khabarkan kepada malaikat. Lalu malaikat pun, Nabi Adam bagi tahu, tahulah malaikat bahawa Allah lebih tahu daripada apa yang mereka katakan. Cuma dari sudut susunan ayat, Allah Ta'ala sebut cerita soal jawab dulu, kita baca semalam, dan anugerah ilmu dulu, kerana ada munasabahnya. Munasabah ni ada kesinambungan daripada malaikat tanya, kenapa kamu nak cipta satu makhluk yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Baik. Jadi setelah daripada Nabi Adam AS diciptakan, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat agar bersujud daripada agar bersujud kepada Adam AS. Baik. Dan perkara ini juga menjadi satu kemuliaan yang dimaklumi oleh sekalian anak cucu Nabi Adam AS. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Musa pernah minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun hadis yang kita dah baca sebelum ni, hadis bab syafaat, wahai Adam, tolonglah kami, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, ada dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut maka manusia pun cari Nabi Adam AS. Dia kata, wahai Adam, kaulah bapa manusia, Allah ciptakan kamu dengan tangan dia, dan Allah jadikan malaikat bersujud kepadamu. Jadi semua manusia ni tahu akan kelebihan ini yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Adam AS. Ya, termasuklah para Nabi pun tahu, manusia pun tahu juga. Baik. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat bersujud, dakhala iblis fi khitabihim li'annahu wa illam yakun min unsurihim illa annahu kana qad tashabbaha bihim wa tawassama bi af'alihim lihadha dakhala fil khitab lahum wa dhumma fi mukhalafatil amr. Jadi termasuklah yang diperintahkan iblis, termasuklah yang diperintahkan itu iblis, walaupun dia ni bukan dari unsurnya malaikat sepenuhnya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dulu dia ni termasuk dari surat Al-Kahfi, dulu dia ni termasuk dari jin, kemudian dia fasik, dia ingkar kepada Tuhan mereka. Disebut dalam tafsir, walaupun dia tak termasuk unsur malaikat, tetapi dia ni juga qad tashabbaha bihim wa tawassama bi af'alihim. Dia hampir menyerupai malaikat dan juga beramal dengan amalannya malaikat. Oleh kerana Allah Ta'ala perintahkan malaikat, maka termasuklah dia daripada perintah, dalam perintah tersebut. Okey.
Daripada Ibnu Abbas qala kana iblis qabla an yarkabal ma'siyah minal malaika ismuhu Azazil wa kana min sukkanil ard wa kana min ashaddil malaika ijtihadan wa aktsarihim ilman fadzalika da'ahu ila al-kibr wa kana min hayyin yusammunahu jinnan atau jannan. Muhammad Ibnu Ishaq meriwayatkan, dia kata dulu ni dia ni duduk di bumi dah, cuma termasuk dari malaikat yang paling rajin dan paling banyak ilmu. Ataupun disebut daripada kalangan jin. Allah Ta'ala sebut kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dulu termasuk jin, lalu dia ingkar kepada perintah Tuhan mereka. Baik, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Adam dengan sujudnya malaikat. Di sini ada satu perbahasan. Di sini ada satu perbahasan. Bolehkah makhluk ni bersujud kepada makhluk yang lain? Di sini satu perbahasan. Bolehkah makhluk ni sujud kepada makhluk yang lain? Sehingga hari ini kadang-kadang sebahagian manusia dia bersujud kepada manusia yang lain. Dia sujud kepada manusia yang lain, sama ada guru dia ke, syekh dia ke, ataupun orang-orang yang dia hormati dengan sujudnya seperti mana dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan bahawa tidak boleh, kerana sujud adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia jawab, tu malaikat tu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa jawapan dia? Maka jawapan dia, malaikat ni sujud dengan perintah Allah. Kalau dia sujud sekalipun kerana Allah memerintahkan mereka sujud. Lalu dia sujud bukan kerana Adam, dia sujud kerana Allah. Adapun kalau nak sujud kepada manusia selain daripada Adam, mana perintah Allah untuk sujud kepada fulan bin fulan? Jadi tak ada. Yang kedua, malaikat sujud kerana penghormatan kepada Adam. Bukan sujud sebagai ketundukan, penyembahan ataupun kerendahan diri. Sebaliknya orang-orang hari ini sujud dalam meminta kepada yang disujud. Wahai guru kami, tolonglah kami. Wahai sayyidi, tolonglah kami. Dia minta, dia sujud seperti mana sujudnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Allah Ta'ala tak suruh, tetapi tambahan lagi, dia sujud seperti mana sujudnya dia kepada Allah. Dia pun jawab lagi, tu ni sujudnya adik-beradik Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kan kita baca dalam cerita Nabi Yusuf, apabila dia sujud Nabi Yusuf, sujud kepada ibu bapa dia. Wa rafa'a abawayhi 'alayhi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Kan dia mula-mula Nabi Yusuf ni dia mimpi, masa kecil dia mimpi, dia bagi tahu kepada ayah dia. Ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai Nabi Adam, wahai ayah, aku tengok ada 12 bintang. Kemudian aku tengok bulan dan matahari. Wa rafa'a abawayhi 'ala wa rafa'a al-'arsy wa kharru lahu sujjada. Pada masa dia pun tengok semua tu bintang-bintang, matahari pula sujud kepada dia. Lepas tu sampai akhirnya bila Nabi Yusuf ni dia jadi pemimpin di Mesir lepas mihnah dan ujian yang berlaku, maka mereka semua pun dapat bertemu semula. Maka letaklah ayah dia di singgah sana dia, kemudian mereka pakat sujud kepada mereka. Jadi Nabi Yusuf kata, qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Wahai ayahku, inilah dia apa tu
bukti ataupun tafsir kepada apa yang aku tengok dalam mimpi aku. Ya, kita tengok surah Yusuf ni, cerita dia. Istiqbal Yusuf abawaihi wa saddaqa wa sidqa ru'yahu. Baik, dalam bab ni ada jawapan dia. Ajlasahuma ma'ahu ala saririhi. Dia pun angkat mak ayah dia, letak mak ayah dia dekat dengan singgah sana dia. Wa kharru lahu sujada. Kemudian mak ayah dia, adik-beradik dia semua sekali, yang 11 orang itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia angkat letak mak ayah dia, wa asjadahu ma'ahu ala saririhi. Bila dia dah jadi pemimpin di Mesir, mak ayah dia mari, adik-beradik dia 11 orang mari. Kemudian Nabi Yusuf pun sambut mak ayah dia, letak di sebelah dia. Kemudian mereka semua bersujud kepada Nabi Yusuf. Dia mimpi masa kecil apa? Ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada dia. 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada dia masa kecil dia. Maka bila dia dah jadi pemimpin, masa kecil tu sebelum dia dicampak oleh adik-beradik dia dalam perigi itulah. Jadi bila dia dah selamat daripada perigi, dijaga oleh pembesar Mesir, lepas daripada tu berlaku pula ujian kepada dia sampai di penjara beberapa tahun. Sehinggalah akhirnya dalam mimpi dia jumpa dengan dua orang yang juga di penjara. Seorang mati dibunuh, seorang lagi dibebaskan, duduk di tepi dengan raja. Masa dalam penjara dia takwil mimpi. Akhirnya raja pun mimpi, tengok 7 binatang lembu gemuk. Dia tengok lembu kuru. Kemudian tengok lepas daripada tu dia pun tanya takwil mimpi. Nabi Yusuf AS bagi tahu 7 tahun kemarau, 7 tahun elok, 7 tahun kemarau, setahun lagi pun subur balik. Kemudian Nabi Yusuf buat planning ekonomi untuk dia. Lepas selamat semua sekali, Nabi Yusuf pun dibebaskan daripada penjara dan kemudian dilantik menjadi pemimpin di Mesir. Bila jadi pemimpin di Mesir, masa kesusahan itulah Nabi Yusuf ni dia jaga perbendaharaan. Maka masa hari susah tu adik-beradik dia pun mari minta makanan, dia pun mari minta kan. Sehingga akhirnya dia suruh panggil adik dia Bunyamin tu mari. Lepas tu dia pegang Bunyamin, adik-beradik dia pun mari cari semua. Semua ayah dia pula mari. Bila sampai mak ayah dia ke istana Nabi Yusuf, Nabi Yusuf kata, apa yang kamu dah buat kepada Yusuf dulu? Sebelum daripada tu, mak ayah dia tak mari lagi. Dia tanya, apa yang kamu, adik-beradik dia waktu dia cari Bunyamin tu, apa yang dulu kamu dah buat pada Yusuf? Lepas tu dia pun cakap macam ni. Nabi Yusuf dia kata, aku ni Yusuf. Oh, maka minta maaf lah adik-beradik dia. Nabi Yusuf kata, bawa ayah mari sini. Dia bagi baju dia. Masa tu ayah dia ni buta. Lepas tu lepas dia pun bagi kepada campak baju dia kepada Nabi Yaqub alaihissalam tu. Kemudian pulih balik mata dia. Dia datang mula ke Mesir, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Masa itulah Nabi Yusuf pun letak mak ayah dia di atas singgah sana. Kemudian ayah dia, mak ayah dia dan semua adik-beradik dia bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, jadi dia kata ini juga jadi hujah bahawa makhluk manusia ni boleh bersujud kepada manusia. Apa kita nak jawab? Baik, jawapan dia, wa qad kana hadha sa'igan fi syara'i'ihim idza sallamu 'ala al-kabir yasjuduna lahu wa lam yazal hadha jaizan min ladun Adam ila syari'ati Isa alaihi salam.
Kalaupun boleh, maka itu adalah syariatnya Nabi dan umat terdahulu. Kata di tafsir Ibnu Katsir, dan perkara ini boleh daripada syariat Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada syariat Nabi Isa alaihissalam. Adapun dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapun dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana riwayat Ibnu Majah apabila Mu'adz ni dia pergi ke Syam, sampai ke Syam dia tengok orang Syam ni memuliakan pembesar dia dengan bersujud kepadanya. Sampai depan tu sujud, macam orang duk buat kepada raja-raja lah. Kalau orang-orang kafir ni kadang-kadang sampai tahap bila sampai depan raja dia sujud. Maka Mu'adz ni dia pergi ke Syam, dia tengok orang Syam buat macam tu. Bila dia tengok orang Syam buat macam tu, dia pun tengok, bagus juga. Bila balik ke Madinah, dia pun sujud pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya, dia kata, inni ra'aituhum yasjuduna li asaqifatihim wa anta ahaqqu an yasjudu laka ya Rasulullah. Dalam riwayat Ibnu Majah ni kata dia, aku tengok mereka sujud kepada pembesar dia dan engkau lebih berhak untuk disujud padanya. Jadi kalau mereka sujud kepada pembesar dia, kata Mu'adz, maka engkau Rasulullah lebih patut aku sujud, lebih berhak untuk disujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Nabi kata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tak boleh macam ni. Tak boleh sujud kepada orang. Kalaulah aku boleh memerintahkan seorang itu bersujud kepada orang lain, nescaya akan aku perintahkan isteri sujud kepada suaminya kerana besarnya hak suami ke atas isteri. Hadis ni menunjukkan beberapa faedah. Faedah pertama, Nabi mengingkari perbuatan sujudnya Mu'adz kepada dia dan menyatakan bahawa Nabi tidak memerintahkan orang supaya bersujud. Yang kedua, Nabi menggambarkan besarnya hak suami. Ataupun Nabi menyatakan kalaulah dia boleh memerintahkan. Jadi difahami dia tak boleh perintah lah, sebab Nabi guna kalimah lau. Kalaulah Nabi boleh memerintahkan untuk bersujud, maka bukan Nabi yang kena sujud padanya. Sebaliknya Nabi kata, kalau aku boleh perintahkan orang manusia bersujud kepada manusia yang lain, nescaya aku perintahkan isteri sujud kepada suami. Kenapa? Faedah yang ketiga, kerana besarnya hak suami ke atas isteri. Jadi difahami daripada hadis ini bahawa Nabi SAW tidak memerintahkan seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain. Sebaliknya, sujud kita ni dikhususkan dalam syariat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal gharadu anna hadha kana jaizan fi syari'atihim wa lihadha kharru lahu sujjada.
Jadi kalau nak berhujah dengan cerita Nabi Yusuf, jawapannya masa Nabi Yusuf tu syariat itu boleh berlaku begitu. Adapun syariat kita ini tidak boleh lagi buat begitu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi jelas kepada kita, satu ceritanya sujud malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam, dan yang kedua hukum manusia bersujud kepada makhluk yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sahkah sujud Nabi ni kalau kita nak tunduk pun tak boleh, lebih daripada had pun tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok para ulama yang benar, mereka tak akan bagi anak murid dia tunduk kepada dia dengan ketundukan yang Allah panggil melebihi, melampau. Apatah lagi nak bersujud kepada dia. Ada. Sebaliknya kalau dia nak salam, kalau dia nak menghormati dengan cara yang tidak sujud. Sebahagian daripada budaya dia cium tangan, ataupun kalau cium tangan tu pun tak boleh terlalu rendah lah. Ada lagi budaya dia cium kepala sebab dia tak nak tunduk kan, dia cium kepala. Ada yang cium bahu, ada yang salam, peluk, macam-macam. Tapi maknanya jangan sampai ke tahap ketundukan yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu apabila malaikat sujud, iblis pun ingkar. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia pun ingkar. Kenapa dia ingkar? Istikbar dipanggil. Kerana sombong, takabur, hasad. Sebab dia anggap diri dia lebih mulia daripada manusia. Dia kata aku ni daripada api, sedang itu daripada tanah. Ana nari wa hadza tini. Aku ni dari api, dia daripada tanah. Maka jadilah dia makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itulah juga Allah mengharamkan bagi kita sifat takabur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardal min kibr. Tidak akan masuk syurga siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi daripada sifat takabur. Takabur ni ialah sombong dan rasa besar diri. Okey? Rasa besar diri. Jadi akhirnya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dia daripada golongan yang kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaan yang seterusnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa dia? Allah taala kata, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Baik. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan, lepas dicipta Nabi Adam, Allah Ta'ala bagi kemuliaan yang kedua, iaitulah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk tinggal di dalam syurga. Okey. Persoalan dia, Hawa ni dicipta dalam syurga ke atau sebelum daripada masuk syurga? Disebut dalam tafsir, khuliqat Hawa qabla dukhulil Adam al-jannah. Ayat perintah ni, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu di dalam syurga.
Maksud apa? Waktu Nabi Adam nak masuk syurga tu, Hawa dah ada ke belum? Nah, sebab Allah Ta'ala perintahkan, wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu di dalam syurga. Menunjukkan bahawa waktu perintah masuk syurga tu diperintahkan oleh Allah, Hawa dah ada. Kerana itu disebut dalam tafsir ni, Hawa dicipta sebelum daripada Adam masuk syurga. Sebelum daripada Adam masuk syurga. Jadi diciptakan dia memanglah daripada unsurnya Nabi Adam alaihi salam, diambil diciptakan dari ad-dhil', daripada tulang rusuk. Kemudian terciptalah Hawa. Cuma bukanlah maknanya Nabi Adam masuk syurga dulu kemudian rasa sunyi, tak ada orang nak teman dia dalam syurga. Padahal dalam syurga ni kita tahu nikmat dia banyak. Rupa-rupanya masa tu belum lagi masuk syurga, belum lagi diperintahkan masuk syurga. Maka sebab itulah Allah Ta'ala ciptakan Hawa. Lepas tercipta Hawa alaihi salam, barulah Allah Ta'ala kata kepada Nabi Adam alaihi salam, tinggallah kamu berdua di dalam syurga. Baik. Kemudian Allah Ta'ala uji Nabi Adam. Bersama nikmat adanya ujian. Itu lumrah sunnatullah. Bila Allah bagi nikmat maka adalah ujiannya. Apa dia ujian dia? Wala taqraba hadhihi syajarah. Maka janganlah kamu mendekati makan daripada pohon ini. Pohon ni macam-macam lah. Ada yang disebut nama pokok khuldi, buah khuldi. Buah khuldi itu bahasa iblis. Bahasa iblis. Bahasa iblis. Adapun bahasa Quran tak ada sebut nama pokok. Sebab apa kita kata nama pokok bahasa iblis? Sebab iblis yang menamakan buah tu buah khuldi. Dengan tipu daya. Khuldi ni apa dia? Khalidina fiha. Apa maksud khalidina fiha? Kekal. Dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala sebut iblis ni dia tipu Nabi Adam, kalau kamu makan buah ni kamu akan kekal dalam syurga. Allah Ta'ala tak bagi kamu makan ni sebab Allah Ta'ala tak nak bagi kamu kekal dalam syurga. Jadi kalau kamu makan, kamu tak akan keluar daripada dia. Jadi dia panggil khuldi. Maka kalau panggil pokok khuldi itu makna bahasa tipu daya syaitan. Adapun dalam tafsir disebut wa qad ikhtulifa fi hadhihi syajarah ma hiya. Khilaf di kalangan ulama apa dia pokok tersebut. Jadi kata di Ibnu Jarir was-shawab, macam-macam lah, ada khilaf. Ada kata pokok tin, ada kata pokok kurma, ada kata pokok gandum, macam-macam nama. Was-shawab kata di Ibnu Jarir, inna Allah azza wa jalla wa jalla thana'uhu naha Adam wa zawjatahu an akli syajaratin bi'ainiha min asjari syajara min asjaril jannah duna sairi asjariha fa'akala minha wala ilma indana bi ayyi syajaratin kanat ala ta'yin
lianna Allah lam yadha' li'ibadihi dalilan ala dhalika fil Qur'ani wala min as-sunnati sahihah. Kata Ibnu Jarir dalam masalah ini, maksudnya Allah Ta'ala melarang makan buah dari satu pokok dari pokok-pokok syurga, dan melarang dari memakannya, dan tidak ada ilmu di sisi kita. Kita tak tahu pokok apa yang secara spesifiknya, kerana tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menamakan secara spesifik pokok apa itu. Wa dzalika ilmun idza ulima lam yanfa'il 'alima bihi ilmuhu wa in jahilahu jahilun lam yadurruhu jahluhu bihi. Wallahu a'lam. Dan dia akhirnya dia kata, dan dia adalah satu ilmu yang kalau orang tahu pun tak bertambah manfaat, dan kalau orang tak tahu pun tidak menjadi mudarat. Apa dia? Nak tahu jenis pokok tu. Kalau tahu pun tak ada manfaat, kalau tak tahu pun tak ada mudarat. Pasal apa? Pasal kita tidak dipertanggungjawabkan untuk selidik pokok tu nama apa. Kalau Allah nak suruh kita tahu, nescaya Allah dah bagi tahu. Tapi tengok dalam Quran, Allah tak namakan pokok tu. Hanya Allah Ta'ala sebut, jangan dekat pokok ini. Dalam sunnah pun Nabi tak bagi tahu. Nabi sebut tentang pokok tu juga, tapi tak spesifik pokok. Kata di Ibnu Jarir, menunjukkan Allah tidak memerintahkan kita tahu secara spesifik. Kalau kita duduk sibuk nak cari pokok gapo ni, lama ambil masa. Baiklah kita sibuk dengan benda lain yang lebih bermanfaat. Tapi tak mustahil ada orang tiba-tiba dia kata aku tahu jenis pokok dia. Jadi dia boleh mendakwa dia tahu benda orang lain tak tahu. Dapat hebatlah dia. Memang ada pandangan-pandangan yang kata, cuma kesimpulan yang dibuat oleh Ibnu Jarir, biarlah kekal dalam keadaan kita tak tahu kerana Allah tak bagi tahu. Itu lebih selamat untuk kita tidak membebankan akal kita pada perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam banyak keadaan sebenarnya baik kita tak tahu daripada tahu. Dalam beberapa keadaan lah. Baik. Lalu fa'azallahuma asyaitanu anha. Allah uji Nabi Adam, jangan makan daripada pokok ini, fatakuna minaz zalimin. Takut kamu ni kalau kamu makan juga kamu akan jadi orang yang zalim. Zalim di sini maknanya mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebabkan menzalimi diri sendiri. Jadi orang ni bila dia ingkar pada perintah Allah, sebenarnya dia buat zalim. Zalim kepada siapa? Kepada diri sendiri. Dan kezaliman yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Cuma tidak berlaku pada Nabi Adam dalam ayat ni kesyirikan, tetapi yang berlaku sebaliknya adalah keingkaran. Jadi keingkaran tu pun zalim, kesyirikan tu pun zalim. Cuma syirik tu innasyirka la zulmun azim. Adapun kezaliman dengan maksiat tu juga termasuk kezaliman. Seperti mana doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan sebagaimana doa Nabi Adam AS, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, menunjukkan kemaksiatan termasuk salah satu bentuk kezaliman. Orang ni duk nampak zalim ni pada politik saja, tapi zalim yang paling berat ialah zalim terhadap diri sendiri dengan kemaksiatan dan juga kesyirikan. Baik. Kemudian sebagai maklumat tambahan
Nabi Adam alaihissalam ni apabila dia makan buah tersebut, fa azallahum asyaitanu anha, maka dia pun tertipu oleh tipu daya syaitan. Tertipu oleh tipu daya syaitan. Allah Ta'ala sebut, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Dia dilupakan, dia lupa. Walam najid lahu azma. Sebab tu kadang-kadang kita ni dalam banyak perkara sebenarnya kita ni lupa kepada Allah, lupa kepada Rasul, lupa kepada syurga, lupa kepada neraka. Atau dalam bahasa lain kita panggil lalai. Sebab tu kita minta sungguh-sungguh dengan Allah agar Allah ni bantu kita. Wala takinni ila nafsi tarfata ain. Sebab penyakit kita ni memang penyakit lupa. Sehingga Allah Ta'ala sebut Nabi Adam AS sendiri bila digoda oleh syaitan, dia lupa. Dan itulah sifat manusia lemah. Maka kerana kelemahan itu banyak keadaan kita lupa. Bila kita lupa, mulalah kita tidak memiliki keazaman yang kuat. Bila tidak memiliki keazaman yang kuat, masa itulah kita kadang-kadang lalai daripada ibadat ataupun terbuat perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan perkara itu tidak pelik kerana manusia yang pertama dicipta oleh Allah, iaitu moyang kita Nabi Adam alaihissalam, telah berlaku kepadanya kelupaan, sehingga akhirnya dia dilalaikan oleh syaitan dan kemudian dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Sebab tu Nabi SAW kata, kullu bunu Adam khata'. Setiap anak Adam akan buat salah. Cumanya wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang buat salah ialah orang yang bertaubat, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Dan ini beza antara kita dengan orang-orang Kristian. Orang Kristian beriman kepada Nabi Adam alaihissalam, beriman kepada Hawa, Adam dan Eve dia tu. Adam dan Hawa. Cuma di sisi mereka manusia ni ada dosa warisan. The original sin. Mana original sin? Inilah ni. Dosa hak Nabi Adam buat ni sampai ada pada anak cucu dia. Sehinggalah Allah atau Tuhan mereka sacrifice diri dia. Oh, kata dia, nak bunyi ayat tu jadi nampak contoh cantik, sehingga Tuhan membunuh dirinya sendiri. Dia cerita Nabi Isa lah, kerana berkorban untuk manusia. Itu idea yang sangat-sangat tidak logik. Kerana apa? Kerana adalah banyak perkara yang kita boleh cerita nanti. Di sisi kita pula, orang Islam tak ada dosa. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Adapun berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam, di hujung cerita ni kita akan dapati Allah telah mengajarkan Nabi Adam lafaz-lafaz doa yang mengajarkan atau yang menunjukkan bahawa Nabi Adam alaihissalam minta keampunan dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Bersambung cerita ni ialah pada waktu Nabi Adam makan buah khuld. Buah larangan. Nabi Adam makan buah larangan tersebut. Baik. Dan berapa lama dia duduk dalam syurga itu diceritakan pada dalam hadis nanti. InsyaAllah kita sambung besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.